A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah kita sambung pengajian Sirah Nabawiyah untuk siri yang ketiga. Sebelum ni kita ada bincang tentang kepentingan belajar sirah Nabi SAW yang merupakan pelengkap kepada tadabbur Al-Quran. Tanpa sirah, tadabbur Al-Quran kita tidak akan lengkap. Dan juga kita belajar juga bagaimana keadaan latar belakang masyarakat jahiliah Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatan, dari segi akidahnya. Mana gambaran itu sangat penting untuk kita memahami bahawa perlu dan pentingnya Allah mengutuskan seorang Nabi untuk membetulkan akidah dan akhlak masyarakat. Sebab keadaan ketika itu sangat-sangat rusak, sangat-sangat teruk dalam semua aspek kehidupan. Pemikirannya, cara berfikir, akidahnya, sosialnya, akhlaknya, pendidikannya, ekonominya, semua rusak, semua hancur. Jadi itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan membiarkan sesuatu kaum dalam keadaan rusak, dalam keadaan sesat, melainkan Allah akan hantar seorang Rasul. Bahkan banyak yang kita baca, yang kita belajar, ada satu ketika Allah hantar dua Rasul sekaligus, bapa dengan anak. Contoh macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bahkan tiga dengan Nabi Ishaq sekali. Dan dalam surah Yasin Allah hantar dua rasul di satu kampung, satu negeri. Kemudian bila dua rasul itu didustakan oleh penduduk negeri itu, rahmat Allah bukan menghancurkan kaum tersebut, tapi Allah menghantar rasul yang ketiga. Maksudnya adalah Allah tak akan biarkan hamba-hambanya sesat tanpa diutuskan seorang rasul, tanpa dihantar mesej dakwah ketuhanan kepada mereka. Soal orang nak beriman itu pilihan manusia. Tapi Allah tak akan biarkan manusia dalam keadaan kesesatan tanpa dipandu oleh hidayat, tanpa dipandu oleh rasul yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian hari ini kita akan belajar latar belakang bagaimana Nabi dilahirkan, iaitu waktu dekat-dekat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengarang buku ni, pengarang buku As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah yang dikarang oleh Dr. Akram Dia Al-Umari, menyebut sifat Rasulullah SAW secara ringkas. Sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 88. Kita belum ada buku. InsyaAllah buku dah ada, dalam perjalanan insyaAllah 2 minggu. Paling cepat 2 minggu lagi sampai insyaAllah, ataupun boleh lewat 3 minggu. Okey, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi wajhan. Wajah Rasulullah adalah antara wajah yang terbaik, wajah yang handsome. Bahkan riwayat mengatakan sebenarnya Nabi Muhammad SAW lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Tapi masyarakat kita bila sebut handsome, dia bayangkan Nabi Yusuf. Dia tak bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih handsome daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kulit abyadul laun, kulit Nabi putih. Putih nak ke arah coklat. Bukan putih sangat macam Mak Saleh, dan bukan gelap sangat macam orang India, tapi pertengahan. Muka Nabi ialah bulat. Rambut Nabi tidak lurus dan tidak kerinting.
Ada ketika rambut Nabi sampai ke telinga, ada ketika sampai ke bahu. Dan masalah rambut ni, ramai orang salah faham. Ramai yang berambut panjang, alasannya ikut sunnah Nabi. Sebenarnya rambut panjang bukan sunnah Nabi. Itu adalah adat kebiasaan orang Arab. Bukan Nabi je rambut panjang. Abu Jahal, Abu Lahab pun lebih kurang sama. Jadi itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah kemas. Panjang ke pendek itu tak penting. Yang penting ialah kemas. Nampak kemas. Dan rambut Nabi tidak kerinting, tidak lurus, pertengahan, dan tidak ada uban kecuali lebih kurang 20 urat rambut yang beruban. Kemudian Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gempal dan tidak terlalu kurus. Maknanya tubuh Nabi itu kalau orang tengok, orang tak akan komplain. Kata pengkaji sirah, Allah sengaja menjadikan tubuh fizikal Nabi itu sempurna, tidak cacat. Tidak cacat satu. Yang kedua, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Supaya apa? Supaya orang kafir ataupun musuh Islam tidak ada peluang untuk komplain tentang fizikal Nabi. Apalah, kalau Nabi pendek dia kata apa? Apalah nak berdakwah tubuh pendek. Kalau gemuk sangat orang kata apa? Apalah nak berdakwah tubuh pun gemuk, lari pun tak larat. Jadi benda-benda yang boleh mengaibkan kepada diri Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin, Allah tiadakan. Jadi sebenar gemuk-gemuk ni pun tak baguslah. Jadi siapa yang gemuk tu kuruskan. Dan muka Nabi sentiasa tersenyum. Muka Nabi sentiasa tersenyum. Sebab Nabi adalah pendakwah, Nabi adalah muzakir. Jadi bila muzakir nak cerita pada orang, nak orang dengar, dia tarikan yang pertama sekali ialah pada akhlak. Dan pada akhlak kita yang paling nampak ialah pada muka. Muka kena sentiasa senyum. Bahkan Nabi lah orang yang paling mudah senyum, dan Nabi lah orang yang senyum kepada siapa saja. Sampai ada musuh, kawan, sahabat, orang tua, kanak-kanak, semua Nabi senyum. Dan Allah, okey, itu sifat fizikal Nabi. Adapun akhlak Nabi. Akhlak Nabi disebut oleh penulis ni secara ringkas akhlak Nabi. Kalau kita nak tahu akhlak Nabi secara detail, dari mana? Daripada Quran. Syama'il Muhammadiyah. Itu tak, sebenarnya yang lebih tepat, lebih lengkap menceritakan tentang akhlak Nabi ialah Al-Quran. Sebab itulah bila ditanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah jawab apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Kenapa Aisyah kata akhlak Nabi ialah Al-Quran? Kenapa? Apa maksud tu? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Quran adalah Nabi. Kenapa? Sebabnya ialah tujuan Al-Quran diturunkan, ialah untuk membaiki akhlak manusia. Tujuan paling utama. Nabi pun sebut dalam satu hadis sahih kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama maksudnya ialah sesungguhnya, hanyalah, tidak lain tidak bukan. Tak ada benda lain dah. Aku hanya diutuskan untuk membentuk, membaiki akhlak supaya menjadi akhlak yang terpuji. Jadi sesuai dengan tujuan Nabi diutuskan, maka Al-Quran pun datang dalam konteks untuk membetulkan akhlak manusia. Selari Nabi diutus untuk baiki akhlak manusia, kaedahnya tengok Al-Quran. Jadi kalau mereka yang faham Al-Quran, ayat demi ayat, surah demi surah, dan mereka amalkan, maka akan lahirlah akhlak Al-Quran. Akan lahirlah akhlak yang terpuji. Yang Allah puji kepada Nabi, benda yang paling Allah puji kepada Nabi apa dah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ni Muhammad pasti di atas khuluq, akhlak yang azim, yang agung.
Surah Al-Qalam ayat 4 kan? Surah Al-Qalam ayat 4. Jadi Allah puji ya akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Macam mana Allah boleh puji akhlak Nabi? Macam mana akhlak Nabi boleh menjadi akhlak yang agung, akhlak yang paling mulia? Sebab Nabi tadabbur Al-Quran satu persatu dan Nabi amalkan. Sehingga Aisyah mengesahkan, kalau nak tengok akhlak Nabi, baca Al-Quran satu persatu. Apa yang Quran cakap, itu yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat, itu yang datang daripada Al-Quran. Kita ambil contoh. Contoh antara akhlak Nabi yang disebut dalam Al-Quran, iaitu daripada surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159. Jumpa? Dah buka semua? Surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Okey, cuba tengok maksud dia. Fabima, maka bi itu dalam bahasa Arab dia panggil ba sababiyah. Maka dengan sebab. Maka dengan sebab apa? Rahmatin. Dengan sebab rahmat daripada Allah. Jadi nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu apa punca Nabi berakhlak mulia ni? Puncanya bukan Nabi pergi belajar mana-mana universiti, bukan pergi belajar daripada mana-mana guru, bukan baca mana-mana kitab. Tak. Punca Nabi akhlak mulia ialah birahmatin minallah, dengan sebab rahmat daripada Allah. Jadi kalau tidak ada rahmat yang Allah campak dalam hati Nabi, Nabi tak mungkin berakhlak mulia. Dari mana Nabi dapat rahmat ni? Dari mana Nabi dapat rahmat Allah? Macam mana Nabi dapat rahmat Allah sehingga Nabi menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya? Dari mana Nabi dapat? Jawapannya ialah dari Al-Quran. Sebab Quran turun pun kerana rahmat Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih, kerana Tuhan sayang, kerana Tuhan kasih pada hamba-Nya, 'allamal Quran. Tuhan mengajar Al-Quran. Wa nunazzilul minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah kata kami turunkan Al-Quran secara beransur-ansur sebagai syifa dan sebagai rahmat kepada lil mukminin, kepada orang beriman. Maknanya Nabi dapat berakhlak mulia sebab dapat rahmat Allah, dan Nabi dapat rahmat Allah sebab Nabi praktiskan apa-apa yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Okey. Jadi Allah bagi contoh bagaimana Nabi dengan rahmat Allah ni Nabi boleh berakhlak mulia. Kemudian Allah kata apa? Lintalahum. 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 Apa makna lintalahum? Daripada Manjung, Perak, clear? Daripada Bukit Katil, Melaka. Daripada Teluk Intan, Perak. Daripada Kuantan. Boleh sebut ke setiap negeri, setiap tempat anda berada? Mantin, Negeri Sembilan. Sempurna. Oh, Adika. Kampung Kubu Gajah. Penampang, Sabah. Okey. Semarang mana Indonesia? Ha? Semarang, Indonesia. Oh. Samaran, Indonesia. Taiping, Perak, balik pulau, Penang. Okey. Pemerhatian Pauh. Okey. Allah kata apa? Dengan sebab rahmat Allah. Cuba perhatikan. Masalah manusia sekarang ialah akhlak. Sama ada pemimpin ke, rakyat ke, guru ke,
Kadang-kadang guru pun tidak berakhlak. Macam mana akan melahirkan pelajar yang berakhlak? Jadi kita tak peliklah pelajar-pelajar, anak-anak kita bila pergi ke sekolah tak jadi pelajar yang berakhlak. Kadang-kadang lagi pergi sekolah, lagi belajar, lagi rosak akhlaknya, lagi bebas pergaulannya. Sebab apa? Sedangkan tempoh mereka belajar tu dah habis 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, universiti lagi, macam-macam kursus, macam-macam bengkel mereka ikut. Tapi akhlaknya sangat-sangat teruk. Sampai ada tahap anak bunuh bapa, bapa bunuh anak, suami bunuh isteri, isteri bunuh suami. Semua ni yang belajar peringkat universiti. Tapi kenapa akhlak mereka sangat-sangat rusak? Jadi Allah nak bagi tahu dengan sebab rahmat Allah, linta lahum, engkau linta. Linta ni makna engkau berlembut. Engkau berlembut. Lahum kepada mereka. Kepada siapa ni? Sahabat-sahabat dan orang musyrikin. Kepada orang musyrikin pun Nabi berlembut. Walaupun mereka adalah musuh Allah. Nabi tak maki mereka, Nabi tak label mereka, Nabi tak cela mereka. Bahkan orang letak isi perut unta dan bahkan Nabi pun lepas dibuang isi perut unta oleh Fatimah, Nabi tak balas balik, Nabi tak maki. Bahkan bila Nabi buka kota Mekah kembali, Nabi tak balas dendam. Subhanallah. Jadi Allah kata, dengan sebab rahmat Allah, lintalahum, engkau berlembah lembut dengan mereka. Kemudian Allah kata, walau kunta fazzan. Harap semua pelajar buka surah ni, surah Ali Imran ayat 159. Siapa yang bagi masuk, siapa yang baru masuk, boleh buka surah Ali Imran ayat 159. Sebab topik kita sekarang ialah penulis menceritakan akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Jadi Allah kata, walau kunta fazzan, sekiranya engkau fazzan. Fazzan apa dia? Fazzan kasar. Kasar apa ni? Mulut kasar, bahasa tak sesuai, kaki tangan dia pukul orang apa semua. Allah kata kalau engkau ni bersifat kasar dari segi tindakan. Yang kedua, ghalizal qalbi, keras hati. Semalam kita sebutkan qasiyati qulubuhum, keras hati. Ghalizal qalbi, keras hati. Dua Allah sebut. Allah kata kalau engkau ni Muhammad ada dua benda ni. Satu, kasar, tindakan kita, tangan ke, mulut ke, kaki ke, suka cubit, suka pukul, mulut suka maki. Kemudian hati pula keras. Dua benda yang berbeza. Satu, tindakan anggota badan kita. Yang kedua, dalaman hati kita. Ada orang, tindakan dia kasar. Silap-silap sikit pukul, silap-silap baling. Mulut pula laser, bodoh, bangang kan. Tapi hati dia lembut. Hati dia lembut. Ada orang terbalik. Mulut dia lembut. Tak pernah pukul orang, tak pernah sepak orang. Pijak semut pun tak mati. Tapi hati dia keras. Tak pernah kesian kepada orang miskin. Tak pernah kesian kepada orang jahil. Hatinya keras. Dan Nabi ni Allah puji. Kalau kamu ada dua benda ni. Satu, kasar. Mulut kasar, tangan kasar. Kemudian hati pula keras. Tak kesian pada orang. Apa berlaku? Apa berlaku? Lam faddu min haulik. Semua sahabat, semua orang musyrikin lari daripada engkau. Apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Ayat ni sangat besar maknanya. Khususnya kepada kita yang tadabbur Al-Quran. Allah nak bagi tahu punca orang lari daripada kita apa dia? Akhlak. Bukan sebab kita tak bagi duit. Bukan sebab kita miskin. Tapi sebab akhlak orang akan lari. Kadang-kadang kita dah kaya. Pangkat pun besar. Tapi akhlak kita buruk, orang akan lari. Dan punca orang dekat dengan kita bukan sebab kita kaya. Tapi sebab kita tidak ada dua benda ni. Tidak ada dua benda. Apa dia? Tindakan kita tidak fazzan, tidak keras. Mulut kita cakap bahasa yang lembut, hormat orang tua, cakap pun nada perlahan, tak pernah pukul, tak pernah tendang, tak pernah baling benda. Kemudian yang kedua, hati kita lembut. Kesian pada orang, tengok orang kafir pun tak marah, tapi
bagaimana aku nak berdakwah pada dia, macam mana aku nak selamatkan orang yang tak solat, bagaimana aku nak tegur orang yang buka aurat. Hati dia rahmat, penuh dengan rahmat kepada semua orang, termasuklah kepada binatang. Kalau ada dua sifat ni, orang akan dekat dengan kita. Dan sebab tu Allah kata, kamu tidak ada dua benda ni. Fazam pun tak ada, ghalizal qalbi pun tak ada, ya engkau ada apa dah? Linta, engkau berlembut. Maka hasilnya apa dah? Semua orang dekat dengan engkau, sama ada sahabat ke yang beriman ataupun musuh. Berapa ramai yang musuh datang daripada jauh, Salman Al-Farisi. Berapa ramai yang datang daripada jauh sebab dengar cerita pasal Nabi. Cerita pasal apa? Pasal akhlak Nabi. Dan bila datang ke Mekah, walaupun dihalang oleh orang musyrikin, diugut oleh orang musyrikin, jangan pergi dekat dengan Muhammad. Jangan dengar apa yang Muhammad tazkirahkan. Tapi lagi dilarang, lagi orang nak dengar. Kenapa Nabi Muhammad dihalang daripada menyampaikan tazkirah? Mesti ada sesuatu. Dan bila dengar je, bila tengok je muka Nabi, terus orang beriman. Subhanallah. Jadi, sebab akhlak lah modal Nabi yang paling besar ketika berdakwah ialah bukan ceramah, bukan tazkirah, bukan seminar, bukan bedah buku. Tak. Modal besar Nabi dalam berdakwah ialah akhlak yang mulia. Termasuklah akhlak Nabi yang mulia ialah apa dia? Nabi sentiasa merendah diri, tawadhu' dengan semua orang. Nabi duduk dengan orang miskin, Nabi duduk dengan kanak-kanak. Pergaulan Nabi mencakupi semua tahap umur manusia. Cuba kita tengok kan, dalam keadaan Nabi berdakwah seorang-seorang je. Tapi sebab modal Nabi ialah akhlak, berapa ramai yang masuk Islam, berapa ramai yang datang daripada jauh, bukan sebab ceramah Nabi, bukan sebab forum perdana Nabi, bukan sebab pembedahan buku Nabi, tapi sebab mereka dengar akhlak Nabi yang sangat hebat. Jadi akhirnya datang berbondong-bondong dan masuk Islam kerana akhlak Nabi. Dan dalam masa 23 tahun, Nabi berjaya mengubah akhlak bangsa Arab yang asalnya penyembah berhala, yang asalnya gembala kambing, yang asalnya kencing dalam masjid, yang asalnya kasar dan keras. Tapi Nabi berjaya menukar orang Arab Mekah, orang Arab Madinah menjadi pemimpin dunia. Khair ummatin, umat yang terbaik, generasi yang terbaik. Nabi tukar dengan apa? Dengan akhlak. Jadi saya muhasabah untuk diri saya dan semualah, pendakwah, penceramah, para asatizah. Jangan sangat fokus pada ilmu, jangan sangat fokus pada kelas, tapi fokuslah pada akhlak. Ilmu ni tak ke mana kalau tidak kita terjemahkan dalam bentuk akhlak. Akhirnya orang suka dengan kuliah kita. Sebab apa? Kita pandai bercakap. Tapi orang tak ikut pun akhlak kita. Kadang-kadang orang tak ikut akhlak kita sebab apa? Sebab kita tak bergaul dengan mereka. Mereka tak kenal kita dalam kehidupan kita. Mereka hanya tengok apa yang kita sampaikan dalam kelas. Nabi tak. Nabi antara cara Nabi berdakwah ialah mu'ayyashah. Hidup bersama masyarakat. Hidup bersama orang-orang musyrikin. Hidup bersama orang Yahudi. Hidup bersama kanak-kanak. Semua Nabi bergaul. Daripada situlah Islam, akhlak Nabi tersebar. Dan dari situlah menarik orang untuk memeluk Islam beramai-ramai. Tapi sekarang, orang suka belajar. Tapi orang tak suka nak bertukar akhlaknya. Tak suka nak berubah akhlaknya. Jadi kadang-kadang satu fenomena yang kadang-kadang tak menguntungkan Islam. Apa dia? Suka belajar je. Tapi tak suka berubah. Okey? Jadi kemudian Allah kata apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Sifat akhlak Nabi apa dah? Maafkan mereka. Ada sahabat yang tak dengar cakap, ada sahabat yang buat dosa besar, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bukan setakat maafkan mereka. Allah perintah pula Nabi istighfar, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Subhanallah. Allah tak kata kepada sahabat yang buat salah minta ampun. Tak, Allah kata kepada Nabi, tolong minta ampun. Akhlak yang mulia. Minta ampun pada siapa ni? Orang yang buat salah pada kita. Berapa banyak orang buat salah pada kita, kita berdoa pada Allah, ya Allah, semoga engkau ampunkan dosa dia yang mengumpat aku. Semoga engkau ampunkan dosa dia yang ambil hak aku. Semoga engkau maafkan dia dan masukkannya ke syurga. Berapa ramai yang berakhlak macam tu. Jadi wasyawirhum, yang ketiga, wasyawirhum fil amri, dan rundinglah, bincanglah dengan mereka walaupun mereka buat salah, walaupun mereka ada kelemahan,
ambil hati, ambil perasaan mereka. Jangan buat keputusan sendiri seolah kamu meminggirkan mereka. Jadi akhlak Islam juga ialah bila kita nak buat apa-apa keputusan, bincanglah. Jangan berpegang pada pendapat kita sorok-sorak. Jangan orang kata apa, cracking. Tak nak dengar pendapat orang. Kalau Nabi pun Allah kata, wasyawirhum, berbincang dengan mereka, tanya pandangan mereka. Maka kita ni orang biasa lagilah kena berbincang sebelum buat apa-apa keputusan. Kemudian lepas tu Allah kata, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam untuk buat apa-apa keputusan, untuk bertindak, maka fatawakkal 'ala Allah, berserahlah kepada Allah. Berserahlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya Allah. Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal. Sampai tahap tawakal ni, cuba tengok kekuatan Nabi juga ialah, ataupun akhlak Nabi yang hebat juga ialah tawakal kepada Allah sangat tinggi. Kita pernah sebutkan pasal sifat Allah, nama Allah Ar-Razzaq. Allah ni Maha pemberi rezeki. Jadi bila Allah perintah Nabi solat malam, Allah perintah Nabi berdakwah, Allah perintah Nabi berhijrah, tapi Allah langsung tak sebut pasal rezeki, dan Nabi pun tak tanya Tuhan, ataupun Nabi tak persoalkan, aku kalau berhijrah nak makan apa? Kalau aku berdakwah pergi ke Taif nak makan apa? Langsung Nabi tak berfikir. Kenapa? Sebab tawakal Nabi kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan Nabi tahu Allah sangat cinta, Allah sangat sayang kepada orang yang berserah kepada Allah. Tapi syarat bertawakal kita bincang sebelum ni kan, dan ada video dia yang dipotong tentang syarat nak bertawakal pada Allah. Mestilah ikut perintah Allah. Ramai orang tawakal pada Allah, syarat dia apa dah? Bekerja, berusaha. Tapi dia tak ikut perintah Allah. Sebenarnya itu bukan syarat utama tawakal. Syarat utama tawakal, ikut perintah Allah dulu. Kemudian berusaha, kemudian berserah kepada Allah. Saya bagi contoh. Contoh orang beriman yang bertawakal pada Allah. Bila Allah perintah, terus dia laksanakan tanpa dia memikirkan nak makan apa, macam mana nak hidup. Analoginya macam anak kan. Anak dengan bapa. Anak bila bapa suruh apa saja, anak akan buat tanpa anak persoalkan, ataupun tanpa anak bertanya kepada bapa, ayah kalau saya buat ni, ayah nak bagi berapa kat saya? Anak tak akan tanya. Dan anak tak akan risau pasal bapa aku bagi makan tak tengah hari ni? Bapa aku boleh tak bagi makan sampai besok, sampai minggu depan, sampai bertahun-tahun? Dia tak pernah persoalkan. Bila bapa suruh je, dia tak terus akan buat tanpa persoalkan. Sepatutnya kita orang beriman, begitulah kita tawakal pada Allah. Bila Allah suruh, kita buat je. Jangan soal macam mana nak makan, macam mana nak hidup seterusnya, macam mana minggu depan. Sebab apa? Kalau kita dengan bapa kita, kita tak soalkan. Sebab kita tahu bapa kita ada duit. Bapa kita gaji besar. Jadi kita langsung tak soal. Apa yang bapa suruh, kita buat je. Jadi kalau kepada bapa tu manusia, kita yakin, kita tak persoalkan, kita tak risau nak makan apa, nak hidup macam mana lepas ni, kita tak risau sebab kita tahu bapa kita ada duit. Maka macam mana dengan Tuhan kita tak yakin? Bila Allah suruh, kita banyak songeh. Banyak pula kita buat alasan. Itu lewat lah, yang ni lewat. Lepas tu tanya rezeki. Ya Allah, macam mana rezeki ni? Bagilah rezeki yang murah kan. Aku ada masalah. Tapi syarat untuk dapat rezeki yang tak disangka, kita tak laksanakan. Jadi sepatut kita tawakal pada Allah sebagaimana anak-anak tawakal ataupun berserah pada bapaknya. Apa bapak suruh, buat je. Besok bapak bagi makan. Minggu depan, bapak bagi makan. Cuti bulan 12, bapak bawa pusing satu dunia. Jadi anak tak risau. Sepatut kita dengan Tuhan macam tu. Okey. Watawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul almutawakkilin. Okey, kita balik pada buku kita. Jadi kata penulis ni, qalat Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqu al-Quran. Semoga dengan kita tadabbur ayat demi ayat, kita akan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Bukan akhlak yang kita belajar kat sekolah, bukan akhlak mak bapak kita, bukan akhlak guru kita, bukan akhlak pemimpin kita, tak.
akhlak kita adalah dipandu oleh Al-Quran. Kemudian kata penulis, wa min dirasati siratihi, daripada pengajian sirah Nabi ni, wa qiraatil ahadis, dan bacaan hadis-hadis Nabi, fi sifatihi, dalam berkenaan dengan sifat ataupun akhlak Nabi, akan menampakkan pada kita tawaduk Nabi yang sangat-sangat luar biasa, merendah diri. Tapi tawaduk Nabi rendah diri al-muqtaran bil mahabah. Dalam masa itu ada nampak kehebatan Nabi. Ada orang rendah diri sampai orang hina dia. Sampai orang tak nampak kelebihan dia. Tak. Nabi rendah diri tapi dalam keadaan Nabi jaga maruahnya. Contoh dalam bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang nak sambut Nabi. Orang Madinah tak pernah nampak Nabi. Ramai tak kenal Nabi. Jadi dia bertukar antara Nabi dengan Abu Bakar. Kenapa? Sebab pakaian Nabi dengan pakaian Abu Bakar lebih kurang sama. Ada riwayat yang mengatakan pakaian Abu Bakar lebih baik pada Nabi. Ada orang pergi terus terkam Abu Bakar sebab mereka ingat itu adalah Nabi. Rendah dirinya Nabi dari segi penampilan. Tapi kita ni kadang-kadang, kita bukan pemimpin. Bukan YB, bukan menteri. Kita kadang-kadang ustaz je. Tapi penampilan kita, Masya Allah. Orang miskin tak berani duduk dekat. Kanak-kanak tak berani menyapa kita. Sebab image kita macam sangat-sangat berbeza dengan orang ramai. Nabi tak. Bahkan dalam satu peristiwa, bila dia sembelih kambing, semua sahabat berebut untuk memberi khidmat. Ada kata aku tukar sembelih. Ada kata aku tukar lapah. Ada kata aku tukar potong-potong. Ada kata aku tukar masak. Maka Nabi kata, okey, aku tukar kumpul kayu api. Nabi tak nak. Dia tengok je ataupun jadi bos. Ataupun tukar order je. Okey, kamu potong kambing. Kamu masak. Kamu cari api. Dia sendiri duduk relax je. Tak. Nabi tak nak. Bila Nabi relax, tak buat kerja, Nabi nampak berbeza dengan orang. Nabi nak supaya dia dengan para sahabat nampak sama je. Kalau sahabat bekerja, dia bekerja. Sahabat makan, dia makan. Subhanallah. Jadi kata penulis ni, sifat Nabi, kalau kita tengok daripada hadis-hadis Nabi ialah tawaduk, merendah diri, tapi di samping itu orang nampak kehaibatan Nabi. Bukan rendah diri sampai orang hina. Kemudian wal haya al-muqtaram bisyaja'ah. Sifat Nabi juga adalah malu. Tapi di samping itu ada keberanian, syaja'ah. Ada orang malu sampai jadi penakut. Itu bukan akhlak yang mulia. Kita malu apa? Malu bertempat. Malu bertempat. Malu bertempat. Malu apa? Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Masyarakat kita ramai malu, tapi malu tak bertempat. Malu apa? Malu nak belajar agama sebab dah tua. Itu malu yang tercela. Tapi kalau buat maksiat, terang-terang buka aurat, walaupun dah tua, tak malu pula. Itu malu yang tercela. Jadi malu yang terpuji ialah malu apa? Malu melakukan maksiat. Nak pergi kelas tadabbur umur 60 malu, tapi buka aurat umur 60 tak malu. Terbalikkan. Buka aurat umur 60 malu, aku dah tua kan. Dan sebab aku tua lah aku kena pergi belajar walaupun umur dah tua. Sebab yang dikira ialah yang di hujung kehidupan. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikira ialah di hujung. Berapa ramai yang dia bertobat ketika tua dan dia mati masa tu, dia menjadi ahli syurga. Ada juga contohlah pelajar-pelajar kita kadang-kadang perempuan kan, malu nak ke depan. Tak, malu nak ke depan, okeylah kalau ada lelaki, tapi dia boleh ke depan bersama kumpulan wanita. Malu nak menunjukkan diri. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha juga menjawab soalan-soalan sahabat lelaki. Jadi kalau benda tu baik dan tak menimbulkan fitnah, buat. Jangan malu tak bertempat, merugikan. Lagi banyak kita menjawab soalan, lagi banyak kita memberi ilmu pada orang, lagi banyak kita akan dapat manfaat di akhirat besok. Okey. Kemudian sifat Nabi juga al-karam as-sadiq al-ba'id an hubbi az-zuhur. Sifat Nabi mulia. Sifat Nabi ni mulia. Tapi ingat sifat mulia tapi jauh daripada hubbu az-zuhur. Jauh daripada sikap suka menonjolkan. Nabi suka memberikan.
Dan kalau Nabi bagi, kadang-kadang luar biasa. Dalam hadis menyebut, tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi, melainkan Nabi bagi. Tak ada seorang pun yang Nabi tolak. Dan Nabi kadang-kadang dia infak beratus-ratus ekor kambing kan kepada orang Badui. Di lereng bukit tu orang Badui datang, boleh tak bagi kambing pada aku? Nabi kata ambil semua di lereng bukit tu. Sampai orang Badui balik kepada kaum dia dan berdakwah pula pada kaum dia. Jom kita beriman dengan Muhammad yang tak pernah takut kepada kefakiran. Dan ada ketika Nabi korban 100 ekor unta. Luar biasa. Tapi Nabi tak pernah ada unsur nak menunjukkan diri. Nabi tak pernah nak tunjukkan amalan dia sebagai amalan yang hebat. Tak ada. Jadi, mulia tapi jauh daripada sikap nak menunjukkan diri. Berbeza dengan setengah orang kan. Kalau banyak je buat kebajikan, semua orang tahu. Satu dunia tahu. Ada kadang-kadang ada unsur nak menunjukkan diri. Kemudian, kata penulis juga, wal amanah al-masyhurah bainan nas. Nabi terkena dengan akhlak amanah. Termasuklah kepada orang kafir. Nabi bila buat perjanjian dengan orang Yahudi, Nabi pegang pada perjanjian. Walaupun Yahudi itu musuh Nabi, walaupun Yahudi mengkhianat, selagi mereka tak batal ke perjanjian, Nabi tak akan batal walaupun dengan musuh. Sehingga amanah Nabi ni, Nabi adalah digelar Al-Amin. Sampai tahap apa? Sampai tahap orang musyrikin Mekah, bila Nabi isytiharkan dia Rasul, orang musyrikin Mekah memerangi Nabi. Orang musyrikin Mekah menuduh Nabi macam-macam. Gila, tukang sihir, tukang tenung, tukang telik. Tapi dalam masa yang sama, ini kehebatan akhlak Nabi. Dalam masa yang sama, orang musyrikin Mekah tetap menyimpan barangnya kepada Nabi. Sebab mereka yakin Nabi adalah seorang Al-Amin. Dia menentang Nabi, dia kutuk Nabi, tapi simpan barang pada Nabi. Kita ni orang tak kutuk pun, orang tak cela, tapi orang tak percaya pada kita. Kan? Pernah ada orang simpan barang pada kita? Orang tak kutuk kita, kita pun tak berdakwah pada dia, tapi orang tak percaya pada kita. Itu kelebihan kita. Nabi orang tentang dia, orang maki dia, tapi bab simpan barang, engkau adalah Al-Amin. Oh, hebat akhlak. Sampai tahap apa? Bila Nabi dihalau keluar daripada kota Mekah dan Nabi nak berhijrah, barang-barang orang musyrikin masih ada pada Nabi. Barang siapa ni? Orang musyrikin yang menentang Nabi. Orang musyrikin yang halau keluar Nabi. Kalau kita di tempat Nabi, kita buat apa pada barang orang Yahudi yang halau kita ni? Ingat kamu halau aku, barang kamu ada kat aku. Itu kita. Nabi tak. Nabi pesan pada Ali, kamu tunggu. Ambil barang ni dan serah satu persatu pada tuan milik dia. Siapa? Yang menentang aku, yang halau aku. Hebat. Itulah akhlak yang menyebabkan akhirnya orang Mekah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kerana akhlak. Dan percayalah, kita penceramah ramai, pendakwah ramai, beribu-ribu, tumbuh macam cendawan, tapi tak boleh menarik seramai orang untuk balik kepada Islam, kembali kepada Islam. Kenapa? Di mana silapnya? Semua masjid ada kuliah maghrib setiap malam. Pendakwah merata-rata tempat. Kadang-kadang kita pun pening lah. Buka YouTube tu ada beribu. Tapi tak menjadi tarikan kepada orang ramai untuk masuk Islam. Sama ada Islam yang jahil ataupun yang bukan Islam. Tak ada sebut. Kita tak pernah dengar dalam berita di Malaysia 50 orang masuk Islam disebabkan akhlak pendakwah. Ada? Ada. Kat mana? Tak, di Malaysia. Di Malaysia. Dr. Zakir Naik, ialah. Dia bukan orang Malaysia. Jangan berbangga dengan orang luar. Sebab tu Arab kata apa? Kullu fatatin mu'jabatun bi abiha. Ada. Tapi kita biasa dengar tak di negara barat, US ataupun UK, ramai yang masuk Islam berbondong-bondong. Ramai tak? Kenapa mereka masuk Islam? Mana lebih ramai? Penceramah, ustaz di US, di Amerika dengan di Malaysia. Mana lebih ramai? Di Malaysia beribu-ribu pendakwah. Ada jabatan agama, ada JAKIM, ada YADIM, ada jabatan mufti, ada majlis agama, ada jabatan agama. Macam-macam, ada NGO.
tapi tak dengar berita masuk Islam berbondong-bondong. Di US, di UK, Jabatan Agama tak ada, Mufti tak ada, Majlis Agama tak ada, NGO pun tak banyak, pendakwa pun tak ramai. Tapi masuk Islam? Sebab apa? Penceramah yang hebat? Bukan. Sebab akhlak. Akhlak. Ada satu video dah yang tersebar. Ini di Malaysia lah. Di Malaysia. Seorang perempuan Cina masuk Islam. Saya ingat video ni setahun, 2 tahun lepas lah. Kemudian adik dia, lelaki masuk Islam. Lepas tu, satu keluarga, mak bapak dia masuk Islam. Ada video dia kan? Dan sebab apa? Mak bapak dia bagi tahu dia masuk Islam sebab apa? Akhlak siapa? Subhanallah, bukan akhlak penceramah. Bukan akhlak yang penceramah tu ada beribu-ribu pengikut, tak ada. Sebab akhlak anak. Subhanallah. Ya. Yelah, berada Firdaus Wong pun kita dengar kisah dia, mak dia masuk Islam. Mak dia masuk Islam sebab apa? Firdaus Wong beritahu mak dia masuk Islam sebab dia tengok anak dia ni dulu panas barang, silap sikit marah, silap sikit tengking. Tapi lepas masuk Islam berubah. Duduk dalam kereta, anak bergaduh apa, tenang je. Bila dengan akhlak itu, mak dia memeluk Islam. Okey? Wal amanah al masyhurah bainan nas was sidqu fil qawli wal amal. Dan Nabi, akhlak Nabi juga adalah as-sidqu, bercakap benar dalam perkataan dan amalannya. Nabi tak pernah perkataannya berbeza dengan amalannya, ataupun amalan Nabi berbeza dengan hati batin Nabi. Semuanya sama. Tapi berapa ramai yang pendakwah ke ustaz ke cakap lain buat lain. Hari ni dia cakap lain, minggu depan dia cakap lain kan. Tahun lepas halal, tahun ni haram. Tahun ni haram, tahun depan halal. Jadi tak ada akhlak. Kalau orang lain buat salah, kena denda, kuarantin 14 hari. Kalau dia jadi mana akhlak, mana keadilan? Dan kata penulis juga, az-zuhdu fid dunya inda iqbaliha. Subhanallah. Akhlak Nabi juga ialah zuhud. Zuhud dalam kehidupan di dunia ketika mana ni? Ni luar biasa. Ada orang zuhud sebab memang miskin. Kenapa kamu zuhud ni? Memang aku tak ada duit pun. Tak, itu bukan zuhud. Itu miskin. Nabi zuhud inda iqbaliha, ketika mana dunia datang kepada Nabi. Bila dunia datang kepada Nabi, Nabi langsung tak berubah kehidupannya. Rumah kecil macam itulah. Walaupun harta rampasan bertimbung-timbung. Rumah sempit, rumah gelap, tidak ada peralatan dalam rumah. Apa saja datang harta, rumah Nabi macam itulah. Berbeza dengan kita kan. Bila ada duit sikit, bila naik pangkat sikit, bukan orang miskin dapat habuan, tapi yang berubahnya kita. Yang betulkannya kereta kita. Yang besarnya rumah kita kan. Jadi Nabi zuhud. Zuhud ni makna Nabi dapat dunia. Nabi dapat dunia, tapi Nabi dengan begitu mudah bagi kepada siapa? Orang yang memerlukan. Dengan mudah Nabi bagi sampai habis. Begitulah yang berlaku juga kepada isteri Nabi yang mulia, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa lagi akhlak Nabi? Wa adami tatallu' ilayha indah idbariha. Bila dunia dah terlepas, dunia terlepas daripada Nabi, Nabi tak patah balik. Nabi tak kejar lagi, Nabi tak cari. Kalau ada kat depan, Nabi tak cinta, Nabi zuhud. Kalau dah terlepas, Nabi tak pandang belakang. Kita kalau terlepas tu rugi, bukan mainkan, menyesal. Kalau yang akan datang, terkam. Semoga kita ada sifat zuhud sebagaimana yang ada pada Nabi SAW. Bahkan Nabi sifatkan perumpamaan, Nabi bagi analogi. Aku hidup di dunia ni seumpama seorang yang musafir. Iaitu orang musafir duduk di bawah. Musafir dalam perjalanan, kemudian di tengah jalan dia jumpa satu pokok, dia berhenti sekejap untuk apa? Berteduh. Untuk berehat. Untuk apa berehat dan berteduh? Untuk ambil tenaga meneruskan perjalanan. Jadi apa maksud Nabi? Pokok tu adalah sebagai
Dunia. RNR. Dunia itu adalah sebagai seumpama RNR. Berhenti rehat, ambil tenaga, cari bekal untuk teruskan perjalanan. Itulah Nabi dengan dunia. Tapi berapa ramai orang sekarang, walaupun orang Islam, mengaku Islam, dia jadikan dunia bukan RNR, tapi jadi macam rumah kekal. Di situlah dia puluh, di situlah dia besarkan rumah, macam tak nak mati dah. Subhanallah. Lepas tu Sayyidina Umar, bila masuk rumah Nabi, Sayyidina Umar menangis. Rasulullah pun bertanya, "Ma yubkika Umar?" Apa sebab engkau menangis ni Umar? Apa pasal ni? Apa dah berlaku? Umar pun jawab, aku teringat kepada Raja Rom, Raja Parsi, aku bayangkan mereka ni raja, dua-dua raja ni, dua-dua pemimpin kufur kepada Allah, menentang Allah. Tapi mereka duduk dalam istana yang mewah. Dalam istana yang banyak bilik. Ada perempuannya, ada pelayannya, ada makanannya, dan tilam mereka tinggal pula emput. Tapi mereka kufur kepada Allah. Engkau ni Rasulullah yang engkau korbankan segala-gala nikmat kehidupan untuk agama Allah. Tapi tengok engkau duduk di tempat yang rumah yang sempit. Kemudian Nabi duduk di atas tikar. Bila berbaring, bila Nabi bangun berbekas kat belakang. Tak ada tilam yang empuk. Kemudian ada segenggam gandum dan ada kulit binatang. Itu je yang ada rumah engkau ya Rasulullah. Engkau ni Rasulullah, utusan Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi yang ni Allah bagi pada kamu. Macam mana aku tak menangis? Subhanallah. Apa jawapan Rasulullah? Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Umar, "Ama yurdika ya Umar, anna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Ya Umar, kamu tak reda ke? Kamu tak reda ke? Bagi mereka tu, Rom ke, Parsi ke, orang kafir, bagi mereka dunia hebat macam mana, mewah macam mana, tapi akhirnya hancur. Dan bagi kita ni, penat macam mana, sempit macam mana kat dunia, tapi kita akan dapat akhirat yang kekal abadi. Kamu tak reda ke Umar? Subhanallah. Lepas tu Umar pun diam. Umar kata, "Raditu. Sekarang aku baru faham." Rupa-rupanya, bila Allah sayang pada seseorang, Allah sediakan tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Tapi di akhirat besok. Dan bila Allah tak sayang pada seseorang, Allah bagi nikmat awal-awal. Supaya apa? Lepas ni, dia akan menderita. Kalau mereka tak bertobat, mereka akan menderita sampai bila-bila dalam neraka. Itulah zuhud Nabi. Jadi Nabi tak pandang langsung pasal nikmat dunia. Sebab apa? Allah dah janji kepada Nabi, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Engkau, Allah, Tuhan engkau akan bagi pada engkau apa? Fatarda, yang engkau reda. Apa dia yang engkau reda? Apa yang manusia reda? Yang sementara ke yang kekal? Yang tua, yang mati, yang sakit ke? Yang tak tua, yang tak mati, yang tak sakit? Subhanallah. Sebab tu Nabi bila diberi pilihan ketika didatangi malaikat maut, diberi pilihan, kamu nak mati sekarang boleh, nak mati minggu depan boleh, nak mati tahun depan pun boleh, bebas. Itu pilihan khas untuk para Nabi. Nabi jawab, sekarang Ar-Rafiqul A'la, sekarang juga aku nak mati. Kenapa? Sebab aku nak pergi tempat yang jauh lebih enak, lebih nikmat dan kekal abadi. Dan masa tu aku tak payah buat apa-apa dah, semua datang nikmat balasan. Itulah nilai orang yang beriman. Target mereka, matlamat mereka ialah khairun wa abqa, yang terbaik dan yang lebih kekal. Dan akhlak Nabi juga ialah wal ikhlas lillah fi kulli ma yasduru anhu. Nabi buat semua kerana Allah. Tidak ada satu pun kerana dirinya, kerana keluarganya, kerana nak hidup senang kat dunia. Langsung tak ada. Sebab tu kehidupan Nabi di dunia tak berubah. Rumah dia daripada mula sebagai Nabi, mula berhijrah ke Madinah sampai akhir, macam itulah rumah Nabi. Tidak ada renovate ke, tambah sofa baru, tak ada. Sebab Nabi buat semua tu kerana Allah, bukan untuk kepentingan ataupun kesenangan hidup di dunia. Dan Nabi juga, akhlak Nabi fasahatul lisan, fasih bercakap. Bahasa Nabi adalah bahasa yang terbaik. Wasabatul janan, dan teguh hati. Wa quwwatul aqli, dan pemikiran Nabi di luar jangkaan manusia. Nabi boleh baca apa yang orang tak boleh baca.
Jadi ciri-ciri ulul albab, ciri-ciri orang beriman, dia berfikir di luar kotak. Kadang-kadang yang akan datang dia boleh bayangkan, dia boleh fikirkan. Dan dia fikir pula, orang beriman dia bukan fikir untuk diri dia, bukan untuk keluarga dia. Orang beriman pemikirannya ialah untuk orang lain. Sebagaimana yang Nabi sebut, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak memikirkan hal orang lain. Orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Inilah orang yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa husnil fahmi, cepat faham, mudah faham. Kalau kita lembat faham tu kena ceklah. Wa rahmah, dan Nabi ni rahmat kepada siapa? Semua. Hatta kepada kanak-kanak kan. Nabi ni pemimpin agung, Nabi ni Rasulullah, Nabi ketua negara, tapi dengan kanak-kanak Nabi rahmat tak? Ya. Sehingga kan ketika Nabi berkhutbah, datang Hasan dan Husain. Tengah berkhutbah ni. Nabi tak cakap pada mak dia ke pada orang, ambil budak ni pergi jauh. Tak. Nabi turun mimbar, Nabi ambil budak tu dan dukung. Dan Nabi baca ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya Allah jadikan harta kamu, anak-anak kamu sebagai ujian kamu. Rahmat Nabi pada kanak-kanak. Tengah berkhutbah, cucu dia datang, dia turun mimbar, angkat. Dan ketika tengah solat, cucu Nabi panjat belakang Nabi. Rahmat Nabi kepada siapa ni? Kepada kanak-kanak. Bila ni? Ketika sedang solat. Apa Nabi buat? Bila Nabi tengah sujud, cucunya panjat belakang Nabi. Apa Nabi buat? Nabi lagi lama sujud. Bukan cepat-cepat bangun. Bukan tarik budak sampai jatuh, tak. Nabi lagi lama sujud. Sehingga sahabat yang kat belakang tu, ada riwayat mengatakan sahabat tu tengok, apa hal Nabi ni? Tak bangun-bangun daripada sujud. Kemudian setelah selesai solat, Nabi panggil Hasan, cucu dia, yang panjat belakang tadi, duduk atas riba. Bukan nak pukul, bukan nak marah. Datang lagi, duduk atas riba. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sujud lama tadi? Ada apa-apa berlaku? Nabi kata, tak ada apa-apa yang berlaku. Melainkan, aku nak cucu aku yang duduk belakang aku, seronok dan puas duduk di belakang aku. Sebab tu aku lama sujud. Ya Allah, rahmat Nabi kepada kanak-kanak ketika sedang solat. Berapa ramai yang pukul anak bukan dalam keadaan solat. Dan bila solat, kacau sikit je, lepas solat, dia lempang anak dia. Dia bagi amaran, jangan kacau masa mak solat. Di mana rahmat kita? Di mana rahmat kita? Wallahu a'lam. Okey, kemudian warahmatu lil kabir was-saghir. Rahmat Nabi kepada orang tua dan kepada kanak-kanak. Walayyin al-janib waraqatil masyair wa hubbi as-safha. Nabi suka memaafkan orang. Kesalahan besar macam mana pun Nabi maafkan. Termasuklah Nabi maafkan orang Mekah yang menghina, yang memaki, yang menghalau Nabi daripada kota Mekah. Nabi maafkan. Izhabu fa antumu at-tulaqa. Pergilah, kamu bebas, kamu merdeka. Wal bu'du anil ghalazah, dan Nabi jauh daripada sifat kasar, keras, maki, bahasa-bahasa kasar langsung tak ada. Ketika Nabi kata, Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi lebih kurang 10 tahun. Berkhidmat kepada Nabi lebih kurang 10 tahun. Dan apa Anas cerita tentang Nabi ni? Anas kata, sepanjang aku berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun, Nabi tak pernah cakap. Nabi tak pernah cakap apa? Buat tu, buat ni. Kenapa tak buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Langsung Nabi tak pernah cakap sepanjang 10 tahun. Hebatnya akhlak Nabi kepada siapa? Pembantu dia. Tapi kalau pembantu salah tu, kita tegur lah. Tapi nak beritahu, kalau benda remeh-temeh tu, sepatutnya kita biarkan. Jangan benda remeh-temeh pun kita marah kepada pembantu macam benda tu sangat besar. Kadang-kadang dia rasa macam tak suka bekerja dengan kita. Padahal kita ni orang beriman. Padahal kita ni orang tadabbur Al-Quran. Macam mana pembantu tak suka pada kita? Mesti ada something. Wassabar. Dan Nabi sabar dalam mawatin asyiddah. Ketika dimaki oleh musuh, dibaling batu, Nabi sabar. Sehingga Nabi boleh berdoa kepada musuh yang baling batu. Ketika dalam peperangan, ketika bila diagihkan harta rampasan, ada sahabat menuduh Nabi. Sahabat ni, orang Ansar, menuduh Nabi, engkau tak berlaku adil. Engkau bagi
harta rampasan ni bukan kerana Allah, kerana nafsu kamu. Terang-terang mereka menyalahkan Nabi. Maka Nabi kata, kalau Allah dan Rasul tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Nabi cakap dengan terang, dengan elok. Kemudian Nabi tanya orang Ansar, kamu dulu sesatkan, tapi Allah bagi hidayah dengan sebab aku datang ke Madinah. Betul tak? Betul. Kamu dulu bergaduh je, berperang je, berapa ramai yang mati dalam peperangan. Aus dan Khazraj. Tapi Allah damaikan antara kamu sehingga kamu hidup bersaudara dengan sebab aku datang ke Madinah. Betul tak? Betul. Jadi kamu tak reda ke orang Mekah yang aku bagi harta rampasan 100 ekor unta, banyak aku bagi, dan kamu tak dapat, tapi kamu balik ke Mekah dengan Rasulullah dan orang Mekah balik dengan kambing, dengan unta. Kamu tak reda ke? Mana Nabi nak bagi tahu nikmat yang besar bukan harta. Nikmat yang besar bukan unta. Nikmat yang besar ialah kita dapat hidup bersama Rasulullah. Sekarang Rasulullah tak ada. Maka nikmat yang paling besar ialah kita dapat hidup dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian An-Nabiyyu Al-Mukhtar. Tajuk ni Nabi yang terpilih. Al-Mukhtar makna dia Nabi yang terpilih. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu siapa yang sepatut dipilih sebagai rasul. Makna apa? Allah tahu siapa yang layak memikul tanggungjawab rasul. Makna rasul itu adalah orang yang terpilih, bukan sembarangan. Terpilih dari segi apa ni? Pertama, keturunan. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis sahih, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud apa? Nabi kata, sesungguhnya Allah telah pilih. Mana Nabi ni orang yang terpilih. Bukan pasal tangkap muat macam tu je. Nabi kata Allah telah pilih Kinanah, satu nama kabilah daripada keturunan anak Nabi Ismail. Ismail ni adalah keturunan Arab. Ishak pula keturunan Bani Israel. Jadi Nabi ni keturunannya bersambung ke Ismail alaihissalam. Sebab tu dipanggil Nabi Ibrahim Abul Arab wa Israel. Nabi Ibrahim dipanggil bapa kepada kaum Arab dan kaum Israel. Dua-dua sekali. Adapun Ismail Abul Al-Arab. Nabi Ismail bapa kepada orang-orang Arab. Dan Ishak pula bapa kepada Israel. Ibrahim bapa kepada dua-dua. Jadi Nabi kata Allah memilih Kinanah, satu kabilah daripada keturunan anak Adam. Mana Nabi dipilih daripada keturunan lagi. Kemudian wastafa Quraisy. Kemudian Allah memilih Quraisy, bangsa Quraisy daripada keturunan Kinanah. Kemudian wastafa min Quraisy. Kemudian Allah pilih pula bangsa Quraisy daripada kalangan Bani Hashim. Dan Allah akhirnya memilih aku daripada keturunan Bani Hashim. Sebab itulah kalau tengok susu galur nama Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrim bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Keturunannya sampai ke Nabi Ismail AS. Itu Allah pilih Nabi dari segi keturunan. Okey, yang kedua, Allah pilih Nabi dari segi waktunya. Contohnya dalam satu hadis sahih, Nabi kata, Bu'isat min khairi qurun Bani Adam qarnan, fa qarnun hatta kuntu minal qarnil lazi kuntu fihi. Kata Nabi, diutuskan daripada sebaik-baik kurun satu Rasul. Kemudian sebaik-baik kurun yang lain pula satu Rasul. Sehinggalah Allah pilih aku daripada kurun yang terbaik. Mana ini Allah pilih dari segi masa. Contohlah, sebelum kelahiran Nabi, kurun juga. Tapi kurun tu kurang baik. Maka Allah tak lahirkan Nabi. Lepas kurun Nabi Muhammad lahir, itu adalah kurun yang terbaik dibanding dengan kurun-kurun yang lain. Jadi ini Allah pilih dari segi masa.
Yang tadi Allah pilih Nabi dari segi nasab keturunan. Okey. Dan mak Nabi ialah Aminah binti Wahab. Fa innaha, sesungguhnya Aminah tu daripada keturunan Bani Zuhrah. Dan Abu Sufyan sendiri, Abu Sufyan ketika dia pergi jumpa Hercules ataupun Heraklu, Raja Rom, dan Heraklu bertanya Abu Sufyan, bagaimana kaifa nasabun Nabi? Bagaimana keturunan Nabi? Dia nak tahu keturunan Nabi ni. Nabi ni Nabi kan, seorang yang hebat. Jadi aku nak tahu keturunan dia macam mana. Maka kata Abu Sufyan, kaifa fa'ajaba Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab, huwa fina zu nasabin. Muhammad ni di kalangan kami memang keturunan yang baik. Memang keturunan yang mulia. Maka penjawab Hercules ataupun Heraklu, fakadzalika ar-rusul tub'asu fi nasabi qaumiha. Herakli yang kafir ni, dia pun faham. Dia kata begitulah rasul-rasul sebelum ni semua diutuskan daripada keturunan yang baik. Mana itu satu kebiasaan. Allah nak pilih Nabi, Allah tengok keturunan dia. Wallahu alam. Okey, kemudian tajuk Hafru Zamzam. Kisah bagaimana Telaga Zamzam yang dah lama terkambus. Telaga Zamzam ni selepas Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail AS, keluar air Zamzam. Lepas tu sekian lama ditinggalkan oleh orang, di Mekah tak ada orang, maka Telaga Zamzam terkambus. Bila mula dibongkarkan ataupun bila digali balik Telaga Zamzam ni? Bila ni? Ketika dekat-dekat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita sambung akan datang insya-Allah. Okey. Kita berhenti setakat ni insya-Allah. Cuba tengok soalan. Nak buku yang saya guna, buku ni kita dah order daripada Indonesia, yang terjemahan Indonesia lah. Buku diterjemah daripada buku Arab yang ada kat tangan saya. Dan kita order insya-Allah 2 minggu, paling cepat 2 minggu sampai. Paling lama insya-Allah 3 minggu lagi sampai. Jadi siapa yang nak, dia yang ada tu terhad ada 119 buah sahaja. Jadi siapa yang bayar dulu, kita bagi dululah. Untuk akan datang kita akan order yang lain. Boleh order melalui apa dalam nama dia Syakir, Brother Syakir. Dalam grup Telegram ada. Mohon bertanya berkaitan teori konspirasi yang katanya telah turun Dajjal. Dan semua yang terjadi adalah disebabkan pelan Dajjal di akhir zaman. Okey, teori konspirasi yang dikatakan telah turun Dajjal dan semua yang terjadi adalah disebabkan pelan Dajjal. Siapa tak tahulah yang Nabi cerita pasal Dajjal. Nabi tak cerita pun pasal konspirasi. Dalam hadis Nabi cerita pasal Dajjal. Tanda-tanda Dajjal kan. Yang pasal konspirasi Nabi tak cerita. Jadi kita wajib beriman dengan apa yang Nabi cerita. Kita wajib beriman yang Quran cerita. Yang Quran tak cerita, yang Nabi tak cerita, kita tak wajib beriman. Yang semua pasal konspirasi itu adalah kajian manusia. Bila kajian manusia, kita ada hak untuk menolaknya. Sebab dia bukan Quran, bukan hadis. Satu. Yang kedua, kalau betul konspirasi pun, itu bukan satu perkara luar biasa yang perlu kita bagi masa, yang perlu kita fokus kepada konspirasi. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, mereka berkonspirasi, tapi Allah juga merancang, dan akhirnya perancangan Allah yang berlaku. Jadi kadang-kadang kita terlupa, orang Yahudi musuh buat perancangan. Kita lupa sebenarnya perancangan mereka ada satu lagi perancangan yang lagi hebat, iaitu perancangan Allah. Jadi jangan kita silap fokus. Fokus pada perancangan Yahudi, tapi kita tak fokus pada perancangan Allah. Akhirnya kita tak ikut perintah Allah ataupun kita mengabaikan perintah Allah. Bila kita beriman pada Allah, kita yakin pada Allah, jangan takut pada konspirasi musuh. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis yang simple je, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Perancangan musuh jahat macam mana, hebat macam mana pun, dia tak akan berjaya merosakkan kamu kalau kamu jaga Allah.
Sebab tu juga dalam hadis tu juga Nabi kata, kalau semua manusia merancang, semua manusia satu dunia, jin dan manusia merancang untuk buat kejahatan pada kamu. Kamu seorang, manusia dan jin ada bilion, semua merancang nak buat jahat pada kamu ataupun nak bunuh kamu. Tapi Allah tak izinkan, tak akan berlaku. Allah tak izinkan, tak akan berlaku. Dan kalau semua manusia dan jin merancang untuk bagi kebaikan pada kamu, Allah tak izinkan pun kamu tak akan dapat kebaikan. Jadi jangan takut pada perancangan musuh, tapi gerunglah kepada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan hidup macam biasa. Yang akan disoal, yang Allah akan soal kita bukan tentang maklumat konspirasi. Yang Allah akan soal ialah tentang iman dan amal soleh kita. Sebab itulah bila semua dah mati, yang minta kembali pada dunia bukan balik nak tengok perancangan konspirasi musuh, tapi semua minta balik ke dunia nak beramal soleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Moga-moga aku dapat kembali semula ke dunia beramal soleh. Yang dulu aku lalai, aku disibukkan dengan urusan dunia, tapi aku tak sempat. Maka bagilah peluang untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Jadi jangan, saya pun kadang-kadang saya rasa macam sebab itu juga Nabi, bila Nabi cerita Dajjal ni datang daripada Nabi. Cerita Dajjal datang daripada Nabi. Tapi adakah Nabi cerita Dajjal sepanjang masa? Tak. Sepanjang masa Nabi cerita Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Sampai habis 30 juzuk. Sampai manusia berubah. Sampai manusia berakhlak Al-Quran. Jadi cerita Dajjal adalah sebahagian kecil daripada dakwah Nabi. Jadi jangan kita hilang fokus. Berapa ramai yang tak faham Al-Quran, berapa ramai yang jauh daripada akhlak Al-Quran, kita tak fokus pasal konspirasi. Sehingga kita hilang fokus. Wallahualam. Bagaimana nak bezakan seseorang yang penakut sebab malu dan seseorang yang sebenarnya penyabar? Penakut sebab malu, dia sebab takut dengan malu, lain kan? Lain. Ada orang malu, dia bukan penakut. Malu nak bagi belajar, bukan takut. Dia takut ni pada sesuatu yang menakutkan. Contohlah, ustaz tu garang, silat sikit dia pukul. Saya takut nak masuk kelas. Itu bukan malu. Tapi kalau malu, bukan sebab ustaz garang, tapi sebab diri sendiri. Dia rasa dia dah tua, kalau ustaz tanya tak boleh jawab. Itu jadi malu dengan takut, dua sifat yang berbeza. Dan sabar pula, lain pula. Wallahualam. Ustaz, berapa harga buku sirah? Harga dia RM80, tapi sekali dengan pos RM95. Sekali dengan pos RM95. Sebelum jadi Nabi, Nabi berniaga. Adakah berniaga itu sunnah, Ustaz? Bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Sebab Nabi berniaga sebelum dilantik sebagai Rasul. Nabi berniaga sebelum turunnya Al-Quran. Jadi kalau nak berniaga, berniagalah. Tapi jangan mendakwah, itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Berdakwah. Tengok cara kita berfikirkan. Bila kita nak berniaga, kita kaitkan dengan Nabi. Sedangkan kerja yang paling besar, kerja yang paling mulia, kerja yang paling besar gajinya ialah berdakwah, bukan berniaga. Bahkan Allah sebut apa? Dalam surah Saf. Hal adullukum ala tijarah. Wahai orang beriman, nak tak aku tunjuk pada kamu satu perniagaan? Apa dia? Jual apa? Kismis? Bukan. Jual kurma? Bukan. Tijarah, iaitu tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan korbankan harta dan nyawa. Tengok beza. Berniaga dengan Allah keluar duit. Tapi berniaga dengan manusia masuk duit. Kan? Yang kita nampak apa dia? Masuk duit. Lepas tu buat alasan berniaga adalah sunnah Nabi. Ya Allah, sunnah Nabi yang paling besar berniaga dengan Allah. Jual diri kita, jual agama kita, jual diri kita, jual harta kita, jual kerehatan kita untuk agama Allah. Itulah tijarah lan tabur, perniagaan yang tak mungkin rugi. Tapi berniaga dengan manusia mungkin tak rugi. Berapa ramai rugi, berapa ramai yang bankrupt. Wallahualam.
Adakah dalil baca surah kursi? Surah, bukan surah ayat kursi. Selepas solat fardu. Ada? Ada. Ada hadis sahih. Apa kelebihannya? Okey. Nabi kata tidak ada seorang pun baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu. Kelebihannya tidak ada satu pun yang boleh menghalangnya daripada masuk syurga kecuali dia tak mati. Tapi kita kena faham, baca tu mesti ada penghayatan, kena faham maksud dia dan kena praktiskan dalam kehidupan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan? Mana kita yakin Allah tu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sembah dia saja, jangan sembah nafsu. Bila baca ayat kursi, sembah nafsu tak menjadi. Hayyu al-hayyu al-qayyum, Tuhan yang hidup sendiri, tidak ada awal, tidak ada akhir dan tidak perlukan bantuan. Maka maksudnya apa? Kita jangan bergantung pada orang sebab orang akan mati. Tuhan tak mati. Jadi kalau baca ayat kursi tapi bergantung pada orang, ayat itu tak ke mana. Sebab itulah jangan baca semata-mata baca, hayati dan praktiskan dalam kehidupan kita. Jadi Nabi kata tidak ada orang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu melainkan dia akan masuk syurga. Tak ada yang boleh menghalangnya daripada masuk syurga kecuali dia tak mati. Sebab nak masuk syurga syarat dia kena mati. Bagaimana akhlak Rasulullah berhadapan dengan orang memfitnah ataupun telah menuduh baginda dengan pelbagai tuduhan? Subhanallah. Saya bagi contoh, bila Nabi mula berdakwah hari pertama, bila Allah kata wa anzir ashirataka al-aqrabin, sekarang berilah peringatan kepada keluarga engkau yang terdekat. Bila turun ayat tu, Nabi panggil ketua-ketua kabilah yang ada di Mekah, Quraisy dan sebagainya. Datanglah hantar wakil. Nabi duduk atas bukit Safa kan. Kemudian Nabi tanya sahabat, Nabi tanya orang Quraisy yang masih kafir, kalau aku mengatakan di belakang bukit ini ada musuh nak menyerang kamu, kamu percaya tak? Orang kafir kata apa? Kami tak pernah mendustakan engkau. Semua yang engkau bercakap mesti betul. Sebab engkau memang kaki cakap betul. Tak pernah menjadi kaki dusta. Maka Nabi pun kata, aku Rasulullah. Aku utusan Allah membawa berita tentang Allah tentang hari. Lepas Nabi cakap je, ana Rasulullah, terus yang lain terdiam. Nak kata Nabi bohong, mereka dah akui tadi. Nabi tak pernah cakap bohong. Tapi pakcik Nabi yang berani, dengan lantang berkata, siapa pakcik Nabi? Abu Lahab kan? Tabbal laka ya Rasulullah. Celaka engkau ya Rasulullah. Tengok keadaan Nabi, buat perintah Allah, ajak orang buat baik, tiba-tiba orang kata celaka. Akhlak Nabi macam mana? Nabi sepatah tak jawab. Nabi sepatah tak jawab. Nabi tak kata, kalau aku celaka, kamu 10 kali celaka. Tak. Nabi diam, tapi akhirnya yang menjawab bagi pihak Nabi siapa? Allah. Allah menurunkan satu surah lengkap yang mencelakakan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Dan banyak lagi akhlak Nabi bila berdepan dengan orang yang memfitnah Nabi. Termasuklah Abdullah bin Ubay yang mereka cerita Aisyah berzina kan. Nabi relax, tenang je. Bila turun ayat pun Nabi tak panggil Abdullah bin Ubay, Nabi tak maki, Nabi tak denda, tak ada. Wallahu a'lam. Jika kita menginfak pada seseorang kemudian seseorang itu mula membelanjakan pada perkara yang tak perlu, pada masa yang sama setiap bulan meminta secara kasar, seperti itu hak mereka walaupun tidak pernah berjanji dan kita sudah berasa susah nak ikhlas. Apakah pendapat Ustaz jika kita masih menginfak pada orang itu? Dia sebenarnya innamal a'malu bin niat. Setiap amalan dikira mengikut niat. Kalau kita bagi kerana Allah, maka kita akan tetap dapat pahala. Tapi kalau kita dah dapat bukti dia membelanjakan duit yang kita bagi pada benda yang tak sepatutnya, contohnya pembaziran, maka sepatutnya kita halang perbuatan yang salah. Cara menghalangnya jangan bagilah. Dan sebab itulah pemberian yang paling besar kebaikannya ialah bagi ilmu, bagi kefahaman. Kenapa dia dapat duit dia boros? Sebab dia tak faham. Jadi salahlah kalau kita hanya fokus pada pemberian material. Akhirnya dengan material itu dia semakin jauh daripada Allah. Jadi bila dia gunakan duit itu kepada perkara yang salah,
sepatut kita tak bagi, tapi jangan putus hubungan. Bagilah dia faham, sampailah dia beriman kepada Allah. Bila dia beriman pada Allah, dia tak akan minta lagi bantuan pada kita. Dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak dia masuk kelas tadabbur. Apa pandangan Ustaz tentang Ustaz-Ustaz di Malaysia yang suka berbalah di media sosial? Yang suka berbalah di media sosial, contohnya mengenai bacaan Jahar Sir yang dikatakan oleh, sebut nama. Tak, dia kita tak tahulah kita nak guna istilah berbalah ke bermuzakarah. Kalau kita pandang dari sudut yang positif, mereka bermuzakarah, masing-masing bagi dalil kan. Dan kita sebagai penonton, kita sebagai pendengar, kita nilailah mana dalil yang paling kuat, mana hujah yang paling mantap. Kita terimalah. Maka itu bukan perbalahan. Tapi kalau kita nak pandang itu satu perbalahan, itu terserah pada kita lah. Dia satu lagi, kalau berbalah ni kadang-kadang ada emosi kan. Kadang-kadang cakap tanpa dalil. Kadang-kadang bahasa tu kasar, itu berbalah. Tapi kalau bercakap dengan tenang, masing-masing bawa hujah masing-masing dan tidak memaki, tidak menyalahkan apa semua, bagi saya itu lebih kepada muzakarah. Sebagaimana perbezaan 4 mazhab kan. Mereka juga bermuzakarah, tapi mereka tidak berbalah. Tapi kalau sampai ada maki apa semua, menyalah, menuding jari, melabelkan, itu dah bergaduh yang tak sepatut berlaku. Islam sepatut berdamai. Islam mengajak sepatutnya kepada yang lebih baik, bukan kepada yang lebih buruk. Wallahu a'lam. Bagaimana cara Nabi mengajar, menegur anak yang berumur umur 10? Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang khusus, tidak ada hadis yang khusus yang mengatakan cara Nabi mendidik anak yang umur 10 hingga 17 tahun. Cuma ada satu riwayat, Nabi menegur anak tirinya yang bernama Umar bin Abi Salamah ketika makan bersama. Cara Nabi tegur apa dia? Nabi sebenarnya tegur tu ialah Nabi nak berdakwah. Jadi sasaran dakwah Nabi bukan orang tua aja, bukan remaja aja, kadang-kadang kanak-kanak. Cara Nabi tegur pertama, ya gulam. Bahasa Nabi tu sangat lembut, ya gulam. Wahai anak. Bahasa tu. Jangan kita kata, hei, makan tangan kanan. Jadi pertama Nabi kata, ya gulam, wahai anak. Kemudian Nabi kata, Samillah. Sebutlah nama Allah. Kemudian, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian, kul mimma yalik, makan apa yang depan kamu. Simple je, ringkas. Tapi ada beberapa adab sunnah Nabi ketika makan. Siapa yang Nabi ajar kanak-kanak? Jadi cara Nabi ajar kanak-kanak pertama sekali dengan bahasa yang lembut. Panggillah ya gulam. Itu contohlah. Jadi kalau kita nak tegur orang, walaupun pada musuh pun, pertama jangan guna bahasa yang kasar. Kalau Nabi Ibrahim bila nak tegur bapa dia yang kafir pun, dia tetap panggil bahasa yang lembut, ya abati. Kan? Dan para Nabi bila nak berdakwah pada kaum mereka yang syirik pun, mereka tetap panggil bahasa yang lembut, ya qaumi, wahai kaum aku. Dia sandarkan kaum tu kepada dirinya. Siapa ni? Kaum yang mana? Yang menentang dia, yang syirik pada Allah. Jadi bahasa tu yang paling penting dalam kita berdakwah. Okey. Dah. Mengenai infak, berapa banyak yang kita perlu berinfak sedangkan kita sudah tiada punca pendapatan lagi? Tak, infak ni untuk orang yang ada. Bila dah tak ada punca pendapatan, nak infak apa? Tak payah. Jadi nak infak apa? Zero. Infak untuk orang yang ada lebihan. Dan jangan kita lupa, infak juga, sedekah juga ialah kita bagi makan pada anak isteri. Bagi makan pada anak isteri adalah infak dan dapat pahala sedekah. Jangan kita sedih. Bila tak boleh peluang, tak ada duit nak infak pada orang lain, jangan sedih. Dan jangan lupa bahawa kita bagi makan setiap hari pada anak kita, isteri kita, juga itu adalah infak dan kita akan dapat pahala sedekah. Satu. Yang kedua, kalau kita tak ada duit, ada tak peluang nak infak? Banyak. Senyum. Infak masa, infak tenaga,
infak pengalaman kita, infak ilmu kita, ya Allah banyaknya. Sebab tu Nabi kata bila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Tengok 3 ni, cuba perhati. 3 apa dia? Pertama, sedekah jariah. Bagi siapa? Yang ada duit. Okey, yang tak ada duit apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Kamu belajar, kamu amal, kamu sampaikan. Kamu dapat pahala walaupun kamu dalam kubur. Ya. Jadi kalau tak ada duit, infak apa? Ilmu. Kalau tak ada ilmu, yang ketiga, anak soleh. Gunakan masa kamu, tenaga kamu, ilmu kamu, didik anak. Jadikan dia anak soleh. Lepas kamu mati, itulah infak kamu. Jadi tengok Islam tu sangat indah. Tak ada harta, pergi yang kedua, ilmu. Tak ada ilmu, anak. Tak ada anak, ilmu. Tak ada ilmu, harta. Kalau tak ada tiga-tiga, senyum. Senyum. Adakah sekiranya tawakal dengan sekadar azam dan usaha tanpa beriman? Subhanallah. Mana boleh bertawakal pada Allah tapi tak beriman pada Allah? Saya dah sebut dalam kuliah yang lepas dan ada video pendek. Syarat utama bertawakal pada Allah mesti beriman. Apa makna iman? Mesti taat pada perintah Allah. Jangan kita lawan Allah, tak solat, buka aurat, kemudian kita kahwin tak ada anak. Kita dah usaha macam-macam. Kemudian kita kata, saya berserah kepada Allah. Tak. Itu bukan bertawakal. Macam mana kamu serah pada Allah yang kamu lawan? Tak. Pertama, asasnya beriman kepada Allah. Taat pada semua perintah Allah. Sebab itulah, Nabi ketika berhijrah, Nabi tawakal pada Allah. Allah kata apa? Keluar daripada ke kota Mekah. Nabi patuh. Itulah takwa. Kemudian duduk dalam gua 3 hari 3 malam. Itulah takwa. Dan selepas takwa itulah Nabi bertawakal pada Allah. Jadi beriman kepada Allah, jangan ingat kita berusaha cari rezeki saja. Tak. Beriman kepada Allah yang paling asas ialah mentaati semua perintah Allah. Wallahualam. Zikir pagi dan petang ada yang mengandungi doa. Untuk bahagian doa kita perlu menadah tangan. Tak mestinya. Tidak syarat. Sunnah Nabi kadang-kadang berdoa angkat tangan. Kadang-kadang tak angkat tangan. Sebab itulah Nabi kata apa? Doa yang terbaik di mana? Ketika doa yang terbaik, waktu terbaik ialah ketika sujud. Dan doa terbaik ketika sujud, angkat tangan tak? Tak mestinya. Sama juga kita nak, kadang-kadang nak baca doa makan kan, semua angkat tangan. Tak perlu angkat tangan. Nak angkat silakan, tak angkat tak salah. Nak masuk tandas kan, doa nak masuk tandas, angkat tangan. Tak perlu. Tak perlu. Wallahualam. Saya sakit di sini, apa tu? Tukar body sekali. Sunnah Nabi jujur. Yang mereka duk kata meniaga sunnah Nabi, mai kok mana? Cek buat tak tahu. Kenapa nak berniaga alasan sunnah Nabi? Buatlah dakwah. Itu perniagaan yang paling menguntungkan dan tak mungkin rugi. Nanti, dia, bawah. Tu. Ustaz, kalau kita nak halalkan hutang seseorang kepada kita, kita mesti bagi tahu. Okey, kita bebas. Nak halalkan hutang seseorang, kita boleh bagi tahu dan boleh tak bagi tahu. Tapi mana yang terbaik? Bagi tahu lebih terbaik. Kenapa? Bila kita bagi tahu, kita ada satu lagi amalan. Satu amalan kita halalkan hutang dia. Satu lagi amalan bila kita bagi tahu iaitu kita menggembirakan dia. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, antara amalan yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka, kita menggembirakan orang. Kita halalkan hutang dia, tapi dia tak tahu. Dia sentiasa rusing, risau je. Sebab dia ingat hutang dia belum dilansaikan. Tapi bila kita bagi tahu, ya Allah, lega, hilang segala pening kepala. Jadi bagi tahu kita halalkan hutang tu adalah terbaik. Adakah hadis yang menyatakan bahawa keturunan Nabi akan dipelihara daripada menjadi hamba? Isu daripada video viral tentang Kunta Kinti. Oh, saya tak tahu, saya tak jumpa hadis tu. Keturunan Nabi akan dipelihara daripada menjadi hamba? Tak. Hamba siapa ni? Hamba siapa? Semua manusia adalah hamba kepada Allah. Jadi keturunan Nabi ke, keturunan Abu Jahal ke, semuanya adalah keturunan hamba kepada Allah. Sebab itulah Nabi ajar kita baca doa, minta supaya jadikan Quran sebagai penyejuk hati. Tapi permulaan doa tu apa dia? Allahumma inni abduka, sesungguhnya aku ni hamba engkau. Wa benu abdika, dan anak kepada hamba engkau.
aku hamba engkau, bapa aku pun hamba engkau, wa benu amatika, dan aku juga anak kepada mak aku pun hamba engkau. Kita semua keturunan hamba, tapi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kunta kinti. Ha? Kunta kinti itu hamba yang sudah menikah, yang kena jual, hamba yang sudah. Kunta kinti. Nego. Katun ke apa? Tak, nego. Oh ya. Kunta Oh. kinti. Ada tak istilah makanan sunnah Nabi? Makanan sunnah Nabi. Tak, makanan sunnah Nabi ni yang Nabi sebut dan Nabi suruh lah. Contoh kurma, kan? Yang Nabi sebut dan yang Nabi galakkan, itu sunnah Nabi lah. Kurma apa lagi? Minum air zam-zam. Apa dia? Buah zaitun. Ada sebut dalam Quran. Habatus sauda, madu, kan? Selain pada tu, wallahu alam. Jangan fokus pada makanan, tapi fokus pada adab makan. Kadang-kadang makan makanan sunnah Nabi, tapi makan tak beradab. Makan sampai terbelahak. Macam mana kita nak nasihat orang lain untuk join dengan ilmu agama? Tapi bila kita cakap pasal benda ni, ada yang kata cepat mengantuk, tak boleh terima, tak tahu macam mana nak bagi tahu. Dah bagi tahu, dah cukup dah. Dia biasalah, dia kalau ada, semalam kita dah bincangkan, sebagai kalau hati kita mati, hati kita keras dan puncanya sebab dosa, maka ilmu ni, majlis ilmu apabila tadabbur Al-Quran, dia tak masuk. Jadi ajak dia jangan putus asa. Mungkin dia masuk kelas sekali, dia sedar di mana kelemahan dia, kenapa dia mengantuk, mungkin lepas tu dia bertobat daripada dosa dan akan lancar. Jadi jangan putus asa, terus saja. Berapa ramai yang ajak kawan-kawan masuk kelas tadabbur, akhirnya kawan tu jadi istiqamah sampai bila-bila. Dah. Adakah boleh jika institusi yang menguruskan dana untuk derma, setiap penderma apabila menderma dapat poin? Semakin banyak derma untuk dapat banyak poin dan boleh redeem. Boleh ni ya. Tak, kita sebenar nak poin daripada manusia ke nak poin daripada Allah? Orang beriman, dia poin daripada manusia tak ada ni. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan berapa banyak Allah janji dalam Quran, kalau kita sedekah kerana Allah, bukan nak poin daripada manusia, maka kelebihannya Allah ganti. Kelebihannya Allah bagi 700 kali ganda. Kelebihannya Allah ganti, Allah ganda tanpa had. Jadi kenapalah kita masih mengharapkan balasan daripada manusia? Haraplah benda yang paling hebat, paling baik dan paling kekal. Wallahu a'lam. Infak ilmu, adakah ilmu agama sahaja Ustaz? Tak, ilmu apa-apa yang memberi manfaat kepada manusia dunia akhirat. Kadang-kadang kita ajar ilmu matematik, tapi dengan ilmu matematik itu dia boleh menjadikan orang tu pandai mengira, dan akhirnya orang tu pandai mengira pahala, maka itu dikira ilmu akhirat. Tapi kadang-kadang dia ajar ilmu agama, ilmu Al-Quran, tapi menyebabkan orang tu sesat ke barat, maka itu bukan ilmu agama. Jadi apa saja ilmu yang menjadikan manusia lebih kenal Allah dan lebih kenal agamanya, lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah ilmu agama. Wallahu a'lam. Boleh share dalil-dalil mengenai tutup aurat bagi wanita? Nanti PM saya lah. PM saya. Dah. Setiap kali doa semasa sujud perlu dimulai dengan pujian pada Allah. Tak, ketika sujud tak perlu. Ketika sujud terus dia baca doa. Bahkan kita baca satu zikir yang Nabi selalu baca di akhir kehidupan Nabi. Zikir ketika rukuk dan sujud ada doa sekaligus. Dan tidak ada pujian kepada, adalah pujian secara tak langsung. Apa dia? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ada pujian pada Allah, dan di hujung tu ada doa Allahumma gfirli. Nabi selalu baca di hujung kehidupannya ketika rukuk dan sujud. Jadi tak perlu kita berselawat bila kita nak berdoa ketika sujud. Cara terbaik meredakan suasana dua pihak bertelagah.
Dia selagi mana manusia tak kembali kepada Allah, tak kembali pada Quran, manusia tak akan berdamai. Sebab tu Allah kata wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Dengan apa? Al-Quran. Lepas tu baru datang larangan. Wala tatafarraqu. Kamu dah ada asas untuk bersatu. Maka bila dah bersatu, barulah datang larangan jangan berpecah. Selagi kamu tak berpegang pada Al-Quran, kamu akan berpecah. Macam mana nak elak perpecahan? Bukanlah dengan bihablillah, dengan Al-Quran. Jadi ajaklah manusia kembali pada Al-Quran. Tadabburlah Al-Quran. InsyaAllah hati yang keras menjadi lembut, yang bergaduh akan menjadi berdamai. Dan semalam pun kita tersebutkan, cara nak mendamaikan orang yang bergaduh ialah, kalau orang buat jahat pada kita, salah satu cara, kita buat baik pada dia. InsyaAllah Allah kata apa? Semuanya akan menjadi hubungan seperti kawan baik. Bolehkah kita tukar hutang jadi zakat? Tak boleh. Hutang kita pada orang jadi zakat? Tak boleh. Sebab mana hutang kita pada orang lah nak tukar pada zakat. Pertama, niat yang kita bagi mula-mula hutang. Yang kedua, yang kita bagi itu adakah termasuk 8 asnaf yang layak terima zakat? Kalau tak termasuk, tak boleh ditukar kepada hutang, kepada zakat. Wallahu a'lam. Ni. Saya kini apa tu? Ini bagus. Nurza tu bagus. Saya kini Ustaz Mu'in melalui kakak sulung saya share video kan. Bagus. Share lama-lama merebak. Berapa ramai yang merebak sebab ada seorang je yang share. Nak doa ketika sujud boleh? Boleh. Nak doa ketika sujud boleh. Bahkan itu doa yang terbaik. Ada turun sikit dia. Ada tak sama tu? Oh, tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.